mainan Syiah, cuk Wahabi, seperti mereka main di Syria. Bagaimana Syiah halalkan darah umat Islam di Syria, cuk Wahabi jadi halal darah. Tuan-tuan rahmati Allah, Syiah tidak akan menyerang kita di Malaysia ni dengan nama Syiah. Sebab Syiah telah terbongkar bahawasanya aliran yang sesat dan diharamkan oleh Majlis Fatwa. Tapi Syiah ni dia akan dia akan menggunakan aliran-aliran lain untuk masuk menyusup dalam masyarakat Islam. Sebab itulah saya kata jarum Syiah ni di Malaysia, yang pertama menjauhkan kita daripada Quran. Jangan rujuk pada Quran. Dan Syiah ni, tengok bagaimana Syiah ni nak menjauhkan masyarakat daripada Al-Quran. Bagaimana? Untuk menggunakan satu cara, siapa-siapa yang banyak rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah akan dicuk Wahabi. Nampak? Kenapa Syiah suka sangat gelar awak yang banyak pegang Quran dan Sunnah sebagai Wahabi? Sebab Syiah sebenarnya tak tahu bagaimana nak jauhkan kita dengan Quran. Mana-mana ustaz, penceramah, pendakwah, banyak pegang Al-Quran, Kitabullah, banyak pegang Sunnah, sikit-sikit keluar ayat Quran, oh Wahabi. Nampak mainan dia? Sebab mereka nak jauhkan kita daripada Al-Quran. Akan dicuk Wahabi. Akan ditakutkan masyarakat, momokkan. Yang paling berguna sekarang ni, Wahabi. Paling mudah. Padahal kita tanya, apa itu Wahabi? Adakah orang yang pegang kitab Allah, awak nak bagi orang takut dengan dia? Orang yang pegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegang hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dua perkara kita pegang utuh di akhir zaman supaya kita tidak akan sesat dan tidak akan terpesong, kitab Allah dan sunnah. Bila kita pegang Quran dan sunnah, kita akan dicuk Wahabi. Nampak mainan licik Syiah di Malaysia? Inilah jarum yang paling bahaya di Malaysia. Ya tuan-tuan, inilah jarum Syiah di Malaysia untuk gelar awak. Bila awak banyak cenderung kepada Quran, banyak pegang, mulut awak tak berhenti baca Al-Quran dan gunakan Al-Quran, hidupkan Al-Quran. Jangan, kita sekarang ni tengok masyarakat baca, tapi tengok masyarakat kita baca Al-Quran bagaimana? Baca Al-Quran hanya menjadi satu, baca Al-Quran dalam bentuk amalan budaya tanpa ruh. Baca Al-Quran Khamis malam Jumaat. 40 tahun orang Islam kita baca surah Yasin Khamis malam Jumaat, tapi tak tahu apa dia baca. Tak tahu apa dia baca. Syiah tuan-tuan, dia tak kisah kita baca Quran, tapi jangan menghayati Al-Quran. Jangan menghidupkan Al-Quran tuan-tuan. Nah, Masya Allah, maaf saya tak nampak. Nah, itulah mainan Syiah, cuk Wahabi, seperti mereka main di Syria. Bagaimana Syiah halalkan darah umat Islam di Syria, cuk Wahabi jadi halal darah. Tu je. Sedangkan tuan-tuan, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita hanya pegang Quran dan hadis. Ijma' ada, jangan risau. Ijma' qiyas, istishab, istihsan ada belaka, jangan risau. Tapi mu tak faham Quran nak pergi kepada qiyas. Faham Al-Quran dulu. Faham apa itu Quran, faham apa itu sunnah, baru nak lompat qiyas. Mu qiyas pun tak tahu. Quran pun tak erti nak baca. Quran pun tak tahu ayat dia pasal apa. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut surah Al-Maidah ayat 48. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dengan kebenaran, dengan hak. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. Semua cerita-cerita hukum hakam akidah yang pernah tertulis dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Az-Zabur, At-Taurat, Al-Injil, Al-Quran datang untuk mempercayainya, dan apa yang Al-Quran sebut itulah disetujui. Apa yang Al-Quran tolak, Allah kata wa muhaimin musaitir. Al-Quran menjadi ketua kepada semua kitab. Tidak ada kitab, Masya Allah. Naam, barakallahu fiik saudara Muhammad Bakhtiar. Pegang Al-Quran tuan-tuan. Saya tak akan berhenti insya-Allah untuk menyeru masyarakat kita pegang Al-Quran dan Sunnah. Biarlah dilabel berbagai tuduhan yang tidak berasas kerana mereka tidak ada
hujjah untuk melawan Al-Quran dan Sunnah. Hanya mereka ada kataan Wahabi, Wahabi, Salafi, Jihadi. Itulah tuduhan yang sangat liar, yang tidak berasas. Sedangkan Alhamdulillah, kita Ahlus Sunnah yang sebenar, kita orang yang paling taat kepada Allah dan Rasul, dan juga taat kepada pemimpin, selagi mereka tidak melakukan maksiat. Nah, sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah. Fahkum bainahum bima anzalallah. Segala hukum hakam nak rujuk kepada Al-Quran. Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahkum bainahum bima anzalallah. Segala hukum hakam tertera dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menerangkan dan menjelaskan. Subhanallah tuan. Tengok betapa kita pegangan kita kukuh, pegangan kita utuh. Sebab itulah kita duduk atas dasar yang, tuan, dah share belum? Kenapa tak share? Saya nak pastikan dulu, share banyak-banyak. Sebab sekarang saya tengok share dah menjunam, turun. Dan sebenarnya share paling penting untuk menyampaikan dakwah. Bukan like, share penting. Sebab insya-Allah kita tak tahu. Anak kita kena tengok kuliah ni, tuan. Anak kita kena faham apa itu Syiah. Dan bagaimana mainan Syiah yang nak merosakkan Ahlus Sunnah. Tapi insya-Allah, mungkin Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala, saya datang ke bumi yang tercinta ini. Hikmah Allah, saya datang ke bumi yang bertuah ini, duduk kat sini, hidup seperti orang Melayu, jiwa macam orang Melayu, supaya saya kekal. Dan insya-Allah tuan, saya akan mati di Malaysia, insya-Allah. Saya nak mati kat sini. Sebab itulah dakwah kita di bumi yang kita sayang. Bila kita sayang masyarakat kita, kita akan sampaikan kebenaran tanpa kita menipu. Kita tak akan risaukan periuk nasi, sebab yang jaga, yang berikan rezeki adalah Allah, bukan manusia. Share banyak tuan. 6. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق فاحكم بينهم بما أنزل الله. Wahai Muhammad sallallahu alaihi ya Rasulullah, fahkum, adililah mereka, berikanlah mereka segala hukuman yang adil mengikut kitab Allah dan ikutmu wahai Muhammad, sunnahmu. Bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah wahai Muhammad sallallahu alaihi ya Rasulullah, janganlah ikut hawa nafsu mereka ini. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. Allah Subhanahu wa taala, setiap umat sebelum Nabi Muhammad ada syariat dan ada cara hukum, tapi syariat yang paling akan kekal sampai hari kiamat, kitab yang akan kekal dijaga adalah Quran dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kekal sampai akhir zaman. Likullin minkum ja'alna shir'atan wa minhaja walau syaa Allah lajama'akum 'alal huda. Ya salam. Naam. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak, boleh jadikan kita satu umat. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala, tuan? Kenapa berlaku banyak perpecahan? Ada kumpulan-kumpulan aliran-aliran yang sesat ini. Allah Subhanahu wa taala nak uji kita. Allah nak tengok manakah kumpulan yang akan kekal dengan kitab Allah dan sunnah. Allahu Rabbi. Nampak best? Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah. Walau syaa Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala nak, boleh jadikan semua manusia kita menjadi satu umat, satu aliran. Tapi kenapa ada banyak aliran? Supaya tuan, kita akan diuji.
kita akan diuji. Di manakah aliran yang kita akan ikut? Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum. Allah Subhanahu wa taala nak uji kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Adakah kita akan pegang utuh Al-Quran dan Sunnah ataupun kita akan ikut kelompok-kelompok yang tercenderung kepada ahlul hawa wal bid'ah dan sebagainya.